Kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang di bawah umur 18 tahun seperti yang termaktub dalam Akta Kanak-kanak 2001. Pelindungan kanak-kanak merujuk kepada strategi dan aktiviti untuk mencegah dan bertindak balas terhadap pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi terhadap kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak adalah satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Penderaan boleh dikategorikan kepada 4 bahagian iaitu penderaan fizikal, emosi, seksual dan pengabaian. Punca dan masalah. Terdapat beberapa punca dan masalah yang menyumbangkan kepada kes penderaan kanak-kanak. Pertama, perceraian. Perbuatan ibu bapa yang mencerca dan melakukan keganasan antara satu sama lain atau menyampaikan hal-hal kurang baik di hadapan anak dapat membuat anak merasa cemas dan takut. Kedua, persamaan emosi yang diluahkan dengan penderaan. Tingkah laku mendera emosi kanak-kanak, penolakan, pengasingan dan sikap tidak peduli didapati mempunyai persamaan dengan tingkah laku ahli keluarga terhadap sakit skizofrenia. Ketiga, masalah kewangan. Tekanan masalah ekonomi atau beban kerja yang dihadapi oleh ibu bapa dan menyebabkan mereka kurang waras, seterusnya melepaskan tekanan dengan menyakiti atau memukul anak-anak. Keempat, masalah ketagihan dadah dan arak. Ibu bapa yang ketagih dadah atau arak menyebabkan hilang pertimbangan dan peri kemanusiaan dan menjadikan anak-anak sebagai mangsa utama. Seterusnya, pengaruh kisah silam. Penderaan dilakukan oleh individu yang mengalami tekanan emosi akibat kenangan silam di mana semasa mereka kecil mereka juga pernah didera. Di samping itu, jumlah pendapatan pelaku. Golongan yang tinggi melakukan penderaan ialah dalam kategori status sosioekonomi rendah yang menyukarkan ibu bapa untuk membesarkan anak-anak mereka. Di samping itu, pertengkaran. Ibu bapa menghadapi tekanan sama ada di tempat kerja. Pertengkaran suami isteri meluahkan rasa marah, kecewa dan sebagainya akan menyebabkan anak mereka menjadi mangsa melepaskan gerak. Dan akhir sekali, kurang didikan dalam agama. Ibu bapa yang kurang ilmu dalam agama akan memberi kesan yang negatif terhadap salah laku keganasan kepada anak-anak. Gangguan emosi dan mental kepada mangsa membuatkan kanak-kanak tersebut trauma dan merasa diri tidak disayangi. Kesannya, kanak-kanak akan menunjukkan satu perubahan drastik seperti murung, suka menyendiri atau menjadi lebih pasif. Ini secara tidak langsung akan membuatkan prestasi pembelajaran mereka merosot. Pelajar menjadi malas dan malu ke sekolah disebabkan kecederaan yang mereka alami sama ada penderaan itu dilakukan oleh ibu bapa itu sendiri ataupun pembantu rumah. Keadaan fizikal. Mangsa akan mengalami kecederaan fizikal akibat daripada pukulan atau hentakan yang kuat. Kecederaan pada anggota fizikal mereka seperti luka di kepala, badan dan muka secara tidak langsung akan mengundang berlakunya kecacatan fizikal sama ada serius atau kecederaan kecil. Menyebabkan trauma psikologi. Penderaan emosi adalah satu trauma psikologi yang mencerobohi lilitan dan lapisan perlindungan minda sehingga minda seseorang itu terganggu untuk jangka masa pendek atau panjang mengikut keamatan trauma yang berlaku. Akibatnya, perasaan tidak berdaya akan timbul, berkuasa pada diri sendiri akan tergugat. Sistem perlindungan dalam diri akan gagal dan seterusnya membawa kepada kesakitan mental setiap kali ingatan menyebaskan balik episod pahit yang dilalui dahulu. Seterusnya, gangguan psikoteri. Gangguan psikoteri yang timbul akibat penderaan emosi ialah kemurungan, gangguan reaktif pertalian kasih sayang, masalah salah laku. Gangguan negatif lain adalah gangguan tingkah laku seksual, penyalahgunaan dadah dan cuba membunuh diri.
Kanak-kanak yang mengalami pelbagai jenis penderaan emosi, fizikal dan seksual didapati mempunyai risiko tinggi untuk mendapat kemurungan dan distimia berbanding dengan kanak-kanak lain apabila umur mereka meningkat. Seterusnya, gangguan perkembangan fizikal. Akibat deraan emosi, kanak-kanak ini tidak membesar seperti kanak-kanak lain. Ketinggian dan berat badan mereka didapati berada di bawah persentil yang ketiga. Untuk umur kanak-kanak dan ini bukan disebabkan masalah organik. Ini dianggap sebagai satu jenis kekedilan psikososial. Penderaan emosi seolah-olah telah merencatkan perkembangan fizikal kanak-kanak itu. Langkah untuk mengatasi masalah penderaan kanak-kanak. Yang pertama, advokasi, menerapkan dan memupuk kesedaran tentang pentingnya tanggungjawab melindungi kanak-kanak kepada semua lapisan masyarakat, termasuk mewujudkan perkongsian pintar, smart partnership dan pihak media serta pertubuhan bukan kerajaan, NGO, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat. Yang kedua, memastikan mereka yang berurusan secara langsung dengan kanak-kanak berupaya untuk mengenal pasti dan seterusnya melaporkan kes-kes pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi. Menggalakkan setiap organisasi mewujudkan dasar dan peraturan mengenai perlindungan kanak-kanak. Langkah yang kedua, langkah pencegahan. Mewujudkan mekanisme amaran awal dan mengukuhkan mekanisme perlindungan kanak-kanak di peringkat nasional dan antarabangsa. Menyediakan pengetahuan asas kepada kanak-kanak untuk membolehkan mereka melindungi diri daripada pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi serta mengenal pasti keadaan yang berisiko kepada mereka. Mewujudkan sistem saringan, pengiktirafan dan latihan bagi mereka yang bekerja secara langsung dengan kanak-kanak. Langkah yang ketiga, khidmat sokongan. Memperluas dan meningkatkan perkhidmatan kaunseling kepada mangsa, keluarga, pesalah dewasa dan kanak-kanak serta komuniti setempat. Meningkatkan dan memperluaskan perkhidmatan, perlindungan dan kesihatan kepada mangsa dan keluarga. Dan langkah yang terakhir, penyelidikan dan pembangunan. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan mengenai perlindungan kanak-kanak serta menyebarluas hasil penyelidikan untuk tindakan penambahbaikan pada masa hadapan. Kesimpulannya, penderaan kanak-kanak merupakan perbuatan keji yang dilarang oleh agama dan undang-undang. Kanak-kanak merupakan aset negara yang akan menentukan pembangunan dan mengharumkan nama negara pada masa hadapan. Semua pihak perlulah berganding usaha untuk membantras kes ini. Ibu bapa sebagai peranan utama dalam mengawal dan mengelakkan gejala salah laku penderaan ke atas anak-anak supaya dapat menjamin keluarga yang harmoni pada setiap masa serta pada masa hadapan.